Belakangan ini, isu tekanan sering menjadi isu utama dalam sosial media seperti TikTok, televisyen, Facebook, Instagram dan Twitter. Isu tekanan berkait rapat dengan isu kesihatan mental yang dihadapi oleh seseorang, terutamanya dalam kalangan mahasiswa. Mutakhir ini, isu tekanan dalam kalangan mahasiswa di universiti bukanlah satu perkara yang baru dan ia telah mencetuskan kebimbangan dalam pelbagai pihak. Tambahan lagi, negara kita telah dilanda pandemik COVID-19 yang telah memberi impak yang besar kepada sektor pendidikan. Hal ini menyebabkan mahasiswa di universiti perlu mengikuti pembelajaran dan pengajaran secara atas talian yang mengharuskan pelajar menggunakan teknologi yang canggih seperti telefon, tablet dan laptop untuk mengikuti pembelajaran dan pengajaran secara atas talian. Satu artikel daripada Utusan Malaysia yang menyatakan lambakan tugas faktor utama pelajar IPT tertekan. Norma baru di musim pandemik memaksa pelajar dan pensyarah di institusi pengajian tinggi menjalani sesi pembelajaran secara jarak jauh ataupun ODL. Namun, kini timbul pula isu lain, ramai pelajar universiti didapati tertekan dengan kaedah ODL. Sebelum ini, kita dikejutkan dengan pemergian dua pelajar universiti. Susulan itu, ibu bapa membuat tanggapan lambakan tugasan yang membebankan dan tempoh penghantaran singkat adalah punca kematian tersebut. Setiap tugas pastinya ada deadline yang perlu dikejar. Memang begitulah situasi pembelajaran di universiti. Ada pelajar yang tidak tidur malam, malahan rutin harian mereka menjadi kacau bilau jika silap mengurus masa. Seterusnya, baru-baru ini negara kita telah dilanda banjir di Shah Alam, Kelang dan Pahang. Banjir ini disifatkan sebagai luar jangka menyebabkan ramai yang tidak bersedia dan terperangkap. Situasi ini turut memberikan tekanan kepada mahasiswa apabila ada pensyarah yang tidak memahami keadaan ini. Di dalam satu artikel di mana tindakan seorang pensyarah di sebuah universiti awam yang tidak menghiraukan keluhan pelajar-pelajar yang memohon aktiviti pelajaran dihentikan sementara waktu bagi memberi mereka ruang menghadapi bencana banjir. Tangkap layar perbualan di aplikasi WhatsApp memamparkan seorang pelajar memaklumkan dirinya terperangkap di rumah dan banjir menghalangnya untuk menyertai proses pembelajaran untuk keesokan harinya. Walau bagaimanapun, pensyarah tersebut secara tiba-tiba mempertikaikan tentang adab pelajar dan seolah-olah tidak empati atau belas kasihan kepada pelajarnya yang sedang menghadapi bencana. Antara faktor-faktor tekanan belajar secara atas talian yang boleh dikaitkan adalah masalah capaian internet di kawasan perumahan mahasiswa. Tambahan pula dengan bebanan tugasan yang terlalu banyak yang diberikan oleh pensyarah menyebabkan mahasiswa tidak dapat menghantar tugasan tepat pada waktunya. Tambahan pula dengan arahan tugasan yang diberikan tidak jelas maksudnya. Seterusnya, mahasiswa yang sukar untuk membahagikan masa antara waktu keluarga dan waktu belajar merupakan salah satu faktor yang kerap berlaku kepada mahasiswa di luar sana. Faktor ini juga boleh mencetuskan salah faham antara mahasiswa dan ibu bapa sekiranya mahasiswa tidak mengatasinya dengan segera. Ahli kumpulan yang tidak memberikan kerjasama dalam tugasan juga pencetus kepada tekanan emosi mahasiswa. Antara kesannya ialah pelajar tidak dapat fokus di dalam pembelajaran menyebabkan beberapa golongan mahasiswa yang gagal dalam peperiksaan. Lantas mereka tidak dapat mencapai keputusan yang diinginkan. Seterusnya, golongan mahasiswa yang mengalami konflik antara ahli keluarga kerana tidak dapat membahagikan masa yang baik antara belajar dan tugasan di rumah. Selain itu, tugasan secara berkumpulan yang kebanyakannya memberi tekanan kepada mahasiswa kerana tidak memberikan kerjasama yang baik. Bagi mengatasi tekanan, mahasiswa boleh melakukan beberapa gerakan senaman yang ringkas. Senaman ini boleh dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali seminggu. Digalakkan melakukan senaman ringkas bersama insan tersayang supaya dapat meningkatkan mood yang positif. Kedua, berehat sementara daripada dunia tugasan. Carilah masa untuk pergi bercuti dan berhenti sementara daripada berfikir tentang tugasan dan jauhkan diri daripada telefon. Ketiga, dapatkan tidur yang cukup. Tekanan boleh mengganggu corak tidur seseorang. Jadi, sebelum tidur, pastikan mahasiswa mengambil masa beberapa minit untuk tenangkan diri dan uruskan diri seperti mandi atau solat sebelum tidur. Kesimpulannya, faktor tekanan dalam kalangan mahasiswa perlulah dikawal dan diatasi dengan sebaiknya kerana sekiranya mereka mengalami masalah tersebut, mereka sukar untuk belajar dalam keadaan yang tenang dan tidak dapat menjalani kehidupan yang sihat dan teratur.